Ya, Alhamdulillah kita bersama untuk sebagai sisipan terakhir sebelum kita mengakhiri rancangan pagi. Pastinya kita akan mengikuti satu ceramah Ramadan bulan mulia. Seperti yang dinyatakan tadi, itu tajuknya Ramadan, peluang mendekatkan diri kepada Allah. Dan bersama dengan kita iaitu yang mulia Ustazah Siti Nur Aziah binti Haji Asli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sajuk mata melihat Ustazah pada pagi ini ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi ini akan kita ni sebab sajuknya, sebab apa yang akan dijelaskan nanti iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Satu penerangan ataupun yang akan kita ni ketahui di bulan Ramadan ini, maklum saja kita sudah pun berada di fasa terakhir bulan Ramadan. Betul. Jadi pastinya inilah peluang kita ni. Tinggal beberapa hari saja lagi kita ni Ramadan akan meninggalkan kita ni. Pastinya inilah peluang yang kita ni peluang keemasan. Betul. Tambahan lagi pada malam nanti selepas maghrib adalah 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan 1441 Hijrah. Jadi adalah lebih baik juga untuk kita ni ketahui bersama bagaimana untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin untuk pertamanya ya sebagai mukadimah kita ni serahkan kepada Yang Mulia Ustazah untuk menerangkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah di bulan puasa ataupun kita ni di bulan Ramadan ini. Silakan Ustazah. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bagi rohani kita ni santapan kita dah dapat santapan rohani kita saja kita bagi rohani saja penting ya santapan rohani jangan tinggal setiap hari ya insyaallah. Tajuk kita pada kali ini adalah Ramadan, peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana apa? Kenapa Ramadan? Kenapa indah di bulan lain? Kita lihat dulu, Ramadan membawa maksud panas yang sangat terik. Kerana pada bulan tersebut di tanah Arab biasanya cuacanya panas terik dan membakar. Dan diharapkan bulan Ramadan ini ia dapat membakar dosa orang yang puasa dan orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan amalan-amalan. Dan keistimewaan bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan terlalu banyak istimewanya dan kerana ia disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara nama bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, iaitu penghulu segala bulan. Kerana itulah tadi ia disebut di dalam Al-Quran dan kerana terlalu banyak istimewa dan kelebihan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pasal itu ia mendapat gelaran Sayyidus Syuhur. Dan juga kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Anything yang berkait dengan Al-Quran ia menjadi mulia. Sama juga manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi orang yang mulia. Hari Jumaat yang diturunkan padanya Al-Quran, hari itu menjadi yang mulia. Tanya diri kita, adakah Al-Quran dalam diri kita? Ya, itu yang jadi persoalan kita ni tu Ustazah. Dapat kemuliaankah kita indah? Tahniah kepada Al-Hafiz, Hafizah yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan zurat kita indah, zurat keturunan kita menjadi Al-Hafiz, Al-Hafiz. Amin. Supaya mendapat kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Seterusnya bulan Ramadan digelar juga Syahrul Siyam, iaitu bulan puasa. Madrasah puasa ini ia selama sebulan adalah untuk mencapai sifat taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa, indah ia berpuasa tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya ada sebabnya, indah tahan saja alasannya. Maka ia adalah berdosa besar dan kafir hukumnya bagi orang yang mengingkarinya. Indah je wajib puasa. Mungkin ada orang macam tu. Itulah sepatutnya puasa ni Allah anugerahkan untuk kita mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang tafsirannya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk kepada manusia dan keterangan tentang petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Artinya Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Siapa yang indah membaca Al-Quran, indah menghayati ajaran Al-Quran,
mungkin ia akan tersesat. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Seterusnya Ramadan digelar Syahrul As-Sabr. Bulan kesabaran. Kita bersabar kan, sabar menahan. Biasa makan. Kalau dah bulan Ramadan ni kan makan saja tak kali. Indah rehat ni parutan ni. Emosi pun juga tahu Ustazah. Ini kurang makan, emosi pun kurang kan. Relax dah, relax. Alhamdulillah. Dan juga Syahrul Rahmah, bulan yang penuh kerahmatan. Syahrul Maghfirah, ini yang penting, bulan yang di dalamnya Allah mengampunkan hambanya. Kalau kita indah mengambil kesempatan, rugi kan, indah kan ampunkan. Dan Syahrul Najah, iaitu bulan kemenangan. Kemenangan apa? Bebas daripada api neraka. Yang seterusnya Syahrul Jud, iaitu bulan bermurah hati. Alhamdulillah di Brunei ni juntrah sudah macam alhamdulillah ada kesedaran kan untuk bersedekah. Indah pun dapat bagi makan secara direct. Waktu ni biasanya tahun-tahun yang lepas kita bagi orang sungkai makan. Ni drive through banyak. Makai pandu lalu tu ambil saja ditapaukan. Alhamdulillah. Kan setiap hari laju ada dalam berita. Alhamdulillah. Kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-shiyam syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa tu, ia akan dapat pahala sama orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan pahala orang yang berpuasa walau sedikit pun. Kalaulah ia memberi orang yang berbuka puasa itu orang yang beriman, orang yang kuat imannya, yang menambah amalannya, membaca Al-Quran berjus-jus. Sama je tu. Ia indah baca, tapi once ia membagi orang makan, ia pun dapat pahala. Macam mana dengan orang itu? Begitu besar kan? Itulah rugi kalau kita indah cuba membuat apa yang telah Allah sediakan untuk kita. Dan akhirnya bulan Ramadan adalah bulan keberkatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan dengan kelebihan yang banyak, bulan penuh keberkatan. Allah memfardukan puasa ke atas kamu, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu supaya tidak mengganggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari melakukan pelbagai ibadat. Di dalamnya terdapat malam Al-Qadr, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak diberikan kebajikan pada malam tersebut, maka sesungguhnya dia tidak diberikan kebajikan kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dapatlah meraih malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam itu setiap malam. Bukan cuma selected. Setiap malam insya-Allah akan dapat. Mudah-mudahan kita ni berterusan istiqamah ya Ustazah. Amin. Dan mungkin di kesempatan ini juga saya ada mendengar juga satu ungkapan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat, bahkan jauh lebih dekatnya kita ni dari urat nadi kita ni sendiri. Alhamdulillah. Jadi mungkin apakah antara mungkin amalan-amalan yang dapat dikongsi, mungkin dapat disambung ni Ustazah. Silakan. Okey, manakala mendekatkan diri kepada Allah itu ia diambil dari perkataan taqarrub ilallah, bahasa Arab. Mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan melaksanakan kewajipan. Ini jangan tinggal. Kewajipan dulu laksanakan dan ditambah melaksanakan amalan-amalan sunnah ataupun berbentuk ketaatan yang lain-lain. Pengertian taqarrub kepada Allah bukan hanya terbatas kepada ibadah semata-mata, tapi ia mencakupi segala aktiviti harian kita ni, aktiviti muamalat kita, berjual beli, adakah kejujuran di sana, segala yang berkaitan dengan akhlak kita, macam mana akhlak kita sama orang lain, macam mana akhlak kita dengan binatang, ataupun boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan macam mana kita berpakaian, adakah kita telah menutup aurat dengan sempurna atau sebaliknya, cara kita makan dan segalanya lah. Yang pelaksanaan hukuman, macam mana perlaksanakan hukuman itu adalah berlandaskan dengan perintah Allah atau sebaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah bertaqarrub mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku suka daripada menjalankan kewajipannya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Artinya sebelum melaksanakan sunat perlu untuk kita melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah diperintahkan. Al-Quran telah pun menjelaskan bahawa taqarrub kepada Allah dapat ditempuh dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal ibadah serta amal-amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim,
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Yang tafsirannya surah Sabah ayat 37, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekat kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat kali ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga. Sunnah pula menjelaskan bahawa di antara perkara apa yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah melaksanakan, membanyakkan amalan-amalan sunnah dan ketaatan-ketaatan yang lain. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada henti-hentinya seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah nafilah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat sahih Bukhari. Amalan nafilah ni ia merupakan amalan tambahan daripada yang wajib, sama ada berupa sedekah macam tadi, sedekah, mengeluarkan zakat atau wajib, amalan solat-solat sunat maupun puasa sunat dan sebagainya. Ada sebuah hadis yang memberi motivasi untuk hamba Allah untuk ia menambah ketaatannya lagi, iaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejangkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat sahih Bukhari. Dan tidak diragukan lagi bahawa taqarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah dan ketaatan ini akan mengangkat darjat orang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab amalan-amalan diorang itu ia layak untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada setiap perkara yang ia lakukan hanya adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kira tafsirannya, siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tiadalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan sentiasa seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, dapat cinta Allah. Jika aku mencintainya, maka aku akan jadi pendengaran untuk ia mendengar, dan aku akan menjadi penglihatan untuk ia melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya untuk ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan, dan jika ia memohon perlindungan, pasti akan aku beri perlindungan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahawa antara sebab yang mendatangkan cinta Allah kepada hambanya ialah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sesudah yang wajib secara berterusan, bukan sekali-sekala. Dan jika Allah sudah mencintai hamba itu, maka Allah akan memberi petunjuk kepada seluruh anggota badannya sehingga ia akan berkata ataupun melakukan sesuatu, semua itu menuju dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Buah manis lain yang hamba Allah tersebut dapatkan adalah doanya akan didengar dan akan dikabulkan, dan ia berada pada lindungan Allah Azza wa Jalla dari segala yang mengancam dirinya. Martabat ini tidak akan dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang telah melakukan kewajipan-kewajipan dan menambah lagi amalan dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah dan melakukan segala ketaatan. Dan tidaklah termasuk mendekatkan diri kepada Allah orang yang selalu melakukan amalan sunnah tapi tinggal tulang yang wajib. Rajin ia berpuasa, rajin ia bersedekah, menyukaikan orang, bagi tapi apa? Tapi indah puasa ataupun indah sembahyang. Ada perkara wajib patut indah dapat. Ini indah termasuk kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang yang melakukan perkara bid'ah dan orang yang melakukan perkara yang haram. Na'udzubillah min zalik. Dan di antara amalan-amalan
yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya lagi kita sudah berada di penghujung Ramadan dan sekarang malam kita berada di malam ke-27. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan malam Al-Qadr. Kita usahalah semaksimal tinggal berapa hari saja lagi kita laksanakan sembahyang fardu di awal waktu kerana ia akan mendapat ganjaran yang besar, mendapat pengampunan dosa, memperoleh pahala yang besar dan dicintai Allah dan akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tambahlah amalkan dengan mengamalkan solat-solat rawatib yang sebelum dan selepas solat fardu. Jangan tinggal solat sunat subuh 2 rakaat kerana ganjarannya yang besar, iaitu ia lebih baik daripada seisi dunia ni. Siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ia dapat ganjaran lebih baik daripada seisi dunia. Tapi rata-rata manusia menginginkan dunia. Tinggal solat sunat 2 rakaat. Dan jangan kita tinggalkan juga solat sunat 4 rakaat selepas Isya. Kerana ada juga hadis yang menyatakan pahalanya tu menyamai tiap bulan malam Al-Qadr, tapi ia banyak pendapat dan banyak yang melemahkan hadis itu. Tapi nyatanya ia adalah amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga para tabi'in. Jangan kita tinggalkan juga. Manakala lakukanlah solat tarawih, kerana solat tarawih ni cuma kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Jangan udah habis nyasal ku indah full solat tarawih. Laksanakan setiap hari. Solat taubat setiap hari di bulan Ramadan. Tahajud, hajat dan solat witir. Banyakkanlah membaca kalam Allah, Al-Quran. Kerana cuma kita yang bergelar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang diberikan Al-Quran. Umat-umat terdahulu indah. Dan pahalanya atau Masya Allah, satu huruf Allah bagi 10 pahala, 10 kali ganda satu huruf. Baru alif lam mim sudah kita dapat 30. Kalau orang khatam dalam bulan Ramadan ini, ia khatam huruf di dalam Al-Quran dalam 6,666 ataupun 6,000 lebih lah, kali dengan 10 berapa? 600,000. Kalau lagi ngam karena tah lagi ia membaca itu di malam Al-Qadr, Masya Allah, lebih baik daripada 1000 bulan yang umur kita pun belum tentu sampaikan 80 lebih. Rata-rata kerana umat baginda Rasulullah cuma dianugerahkan umur kan samalah macam Rasulullah 60 lebih. Pasal itu ini adalah gift, hadiah daripada Allah ni malam Al-Qadr, dan juga seluruh bulan Ramadan ini pun hadiah daripada Allah. Janganlah kita melepaskan peluang. Ini adalah hadiah Allah. Ia adalah suatu keberuntungan, tapi ia akan menjadi satu kerugian kalau kita indah menggunakannya. Allah sudah bagi, kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi ini berbaki dalam beberapa hari saja lagi, beberapa hari dan beberapa malam. Jadi mungkin Ustazah, kita ni ada lebih kurang 2 minit lebih ya. Sebagai kesimpulan daripada ceramah Ramadan kita ni pada pagi ini, mungkin sebagai kesimpulannya Ustazah. Untuk menggalakkan seorang itu berinfak, banyak-banyakkanlah bersedekah semampunya, walau RM1 sehari. Waktu pagi-pagi itu sediakan satu tabung, masukkanlah RM1 sehari, kerana kita lihat hadis kita surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang tafsirannya, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipatkan ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat dan kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jangan kita lepaskan mengikut kemampuan. Indah mampu bersedekah dengan harta, boleh saja kita memberi tenaga, pertolongan, macam-macam lah, memberi kata-kata nasihat ke, apa sajalah, banyak cara untuk kita kira bersedekah lah jua namanya. Jangan tinggalkan. Dan kalau rasa malas jua, banyak-banyakkan berzikir, melimpang pun boleh berzikir itu. Waktu duduk ni pun berzikir. Apa saja zikirnya, insya-Allah zikir itu nanti akan memberatkan timbangan. Di antara zikir yang memberatkan timbangan adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ini kanak-kanak
pun hafal ni. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat ringan, tapi sebenarnya ia akan memberatkan timbangan di akhirat kelak. Jangan dah terlampau kosong masa-masa yang diberikan itu. Betul, alhamdulillah. Satu penerangan yang cukup bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Siti Nur Aziah binti Haji Asni kerana memberikan penjelasan mengenai dengan Ramadan, peluang mendekatkan diri kepada Allah, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.